بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Maryam. Kita teruskan ya perjuangan hampir Ustaz ya. Masya-Allah. Dan alhamdulillah kita semalam sudah pun melihat ya bagaimana keperitan Sayyidatina Maryam ya, satu-satunya nama yang diabadikan wanita di dalam Al-Quran, dan bagaimana perjuangan Maryam ini adalah inspirasi kepada ibu-ibu, pada kakak-kakak, adik-adik, anak-anak perempuan, kerana surah ini adalah sebagai satu lagi tanda bahawa Allah mengangkat ya martabat wanita. Selain daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, kita ada surah Maryam yang menceritakan tentang perit getir kehidupan, tetapi dalam masa yang sama kita tahu ada panduan yang kita ingin belajar. Semalam kita sudah pun melihat bagaimana Sayyidatina Maryam ya melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dan pada hari ini kita akan menyambung ya kisah ini untuk kita melihat bibit atau babak dalam kehidupan beliau sebagai pengajaran kepada kita, dan ia adalah satu kritik kepada agama Kristian ya, agama yang disentuh dalam surah Al-Kahfi, di mana agama Kristian ini membawa kepada fahaman materialism ya, mengutamakan dunia berbanding akhirat, dan ianya ingin dijauhkan daripada umat manusia seluruh dunia. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita nak mulakan Ustaz ya. Kita lihat dahulu sinopsis ringkasan, walaupun kita dah tahu dah ceritanya, dah dapat tamar mesti makanlah kan, tapi kita tengok dahulu sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-26. Apa yang kita akan lihat ialah nazar Maryam ya, satu janji daripada Sayyidatina Maryam ibu kepada Nabi Isa. Apabila beliau melahirkan anak, apakah yang beliau laksanakan ketika orang kutuk ataupun tuduh beliau ya, zaman sekarang Ustaz ni kalau ada orang kutuk ke tuduh ke, maka apakah yang perlu dibuat oleh orang yang kena tuduh ataupun kena kutuk ya. Baik, yang seterusnya kenabian Nabi Isa dan kemampuannya berbicara ketika masih bayi dalam buaian. Ini akan disentuh pada ayat 27 hingga 33 yang kita akan baca sebentar nanti, dan kemudian kita akan berubah muzik misalnya ritma dalam surah ini. Satu-satunya tempat Allah suruh kita bagi masa lebih sikit pada arid lil sukun ya, perbezaan pendapat orang Nasrani tentang status Nabi Isa alaihissalam pada ayat 34 hingga ayat 38 yang akhir. Besok pun kita akan sambung beberapa ayat lain. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 26 hingga 33. Semua yang mad award kita habiskan dahulu. Kemudian bahagian kedua nanti selepas rehat kita akan bersama mad arid lil sukun. Ustaz cerita sikitlah apa perkara tersebut sebelum kita baca. Insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berada di halaman yang ketiga daripada surah Maryam. Semalam kita telah melihat Ustaz, antaranya ayat yang ke-24, Jibril alaihi salam memujuk kepada Sayyidatina Maryam, jangan bersedih. Jangan bersedih. Subhanallah, hebatnya satu-satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan hari ini subhanallah, seperti yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi,
kita daripada awal itu mat iwad kemudian bersambung dengan mat arid li sukun. Kalau saya dari segi bacaan ataupun lengguk sajalah. Adapun rahsianya sekejap lagi Al-Fadhil Ustaz Fadhil akan kongsikan dengan kita insya-Allah. Jadi sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, jom kita mulakan terlebih dahulu ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-33 insya-Allah. Kita cuba dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 26 hingga 33 sahaja. Sebentar kalau kita semalam kita diingatkan bagaimana
bagi malaikat Jibril mengingatkan alla tahzani, janganlah engkau bersedih. Satu pujukan daripada malaikat Jibril kepada Maryam, jauh bukan dekat, kerana Maryam menyendiri untuk melahirkan Nabi Isa ini sendiri. Maka bila dah dapat pokok tamar dan juga sungai, pokok tamar itu sebenarnya kuat Ustaz tetapi golongan wanita bagi ibu Sayyidatina Maryam bila melahirkan anak ini dia ada satu tenaga yang khas dan ini mungkin ayah-ayah ada pengalaman, ibu-ibu sudah tentu berpengalaman, dia boleh menggegarkan pokok kurma sampai jatuh. Subhanallah. Tak payah pergi panjat ke apa ke, boleh jatuh. Fakuli washrabi, makanlah dan minumlah daripada air sungai tersebut yang semalam kita lihat pada Saria, anak sungai. Wa qarri aina, iaitu tenangkanlah hatimu, asalnya daripada tenangkanlah ataupun sejukkanlah matamu, qurrata ayun biasa kita baca dalam doa dalam surah Al-Furqan yang biasa kita baca. Jadi wa qarri aina ini iaitu relax, kan, jangan menangis, jangan kelang kabut. Ini adalah satu lagi arahan daripada ataupun pujukan daripada malaikat Jibril kepada Sayyidatina Maryam. Fa imma tarayinna, iaitu jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan sesiapa pun pada hari ini. Jadi pada waktu ini apa yang berlaku ialah sudah tentunya dia malu Ustaz pasal tidak ada suami tetapi ada anak. Kalau ada suami ada anak itu biasa. Betul. Kan, banggalah bila ada anak. Tetapi kalau katakan tak ada suami ataupun kalau pada waktu itu sudah tentu ayat-ayat seterusnya mereka mengatakan teruk betul Maryam ini kerana seorang gadis yang bagus yang mengasingkan diri untuk beribadah tiba-tiba ada anak. Jadi dia dituduh maka pada waktu itu apakah kaedah Sayyidatina Maryam bila beliau ingin berjumpa menghadap hidup seterusnya ialah beliau berpuasa cakap. Berpuasa cakap. Ini antara puasa yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita puasa cakap. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun, tetapi diseru untuk faquli inni nadartu lirrahman, aku ni bernazar berpuasa, kena cakap. Tadi kata tak cakap, tapi ini kena bercakap. Rupanya bercakap itu tak semestinya guna mulut Ustaz. Kalau kita tengok sekarang ini, tuan-tuan tengok kepada Kak Azlina kita, kan, tak payah bercakap tapi boleh menyampaikan, kan. Jadi itu peranan, dan malah selepas ini pun Sayyidatina Maryam akan menunjukkan bahasa isyarat. Fa asyarat, nanti kita tengok. Baik, ayat yang ke-27, kemudian dia membawa bayi. Kalau ikutkan pada tafsir ada yang kata selepas 40 hari Ustaz. Lama tu pasal bukan mudah untuk berdepan dengan masyarakat. Membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Cuba bayangkanlah, kan, Sayyidatina Maryam ataupun ibu yang melahirkan anak bawa anak comel, kan. Tapi anak comel kalau ada suami itu kira okey, kan. Ini adalah berita yang tak berapa okeylah, sehingga kan orang pada waktu itu kutuk, qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, apa kamu ni, kan, kamu buat apa ni, kan, kamu ni orang agama, kamu ni orang yang baik, tetapi buat perangai begini, lebih kurang begitulah, kena kutuk apa sebagainya. Tapi apakah tips bagi orang yang kena kutuk tu? Senyap saja. Allah. Puasa untuk jangan balas. Pasal apa? Kalau kita balas, perbincangan ulama ialah orang tak percaya pun. Kita kata kita tak bersalah pun orang tak percaya. Kalau bersalah memang lagi kena kutuklah, kan. Baik kau pergi keluar daripada dunia ini, harapkan pagar makan padi dengan burung-burung sekali, kan. Jadi apatah lagi zaman netizen sekarang ini, apabila sesuatu belum lagi sabit di dalam sesuatu kes misalnya, ada saja orang yang dah baca berita, kan, dia akan tambah, dan ini adalah apa yang berlaku pada zaman Bani Israel pada waktu ini. Dan kalau kita tengok sebenarnya asas inilah yang menjadi agama Yahudi, Ustaz. Allahuakbar. Yahudi menyatakan Nabi Isa itu adalah anak luar nikah. Sampai sekarang. Sampai sekarang, itu Yahudi. Kalau Kristian dia menyatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah. Itu muliakan sangat pula. Satu lagi kutuk betul-betul. Kita orang Islam apa? Kita orang Islam di pertengahan. Jadi kalau ada di kalangan kawan-kawan kita ke, jangan kita menuhankan dia sangat, taksub kepada dia, tapi janganlah kutuk dia sampai kalau boleh nak masuk dia dalam lubang cacing, kan. Macamlah kita tak ada kesilapan, Ustaz, Jadi kita berada di pertengahan. Itu cara umat Islam melihat Sayyidatina Maryam dan melihat
Nabi Isa alaihi salam. Pada ayat yang ke-28, wahai saudara perempuan Harun. Ya, ini yang orang-orang pada zaman Nabi pun ya, ada yang bertanya pada sahabat, Nabi Harun dengan Nabi Isa tu bezanya Nabi Musa lah ya, Nabi Harun dengan Nabi Musa dan Nabi Isa ni jauh ni. Betul. Lebih kurang 600 tahun. Subhanallah. Ini Quran ni salah ni, salah kan. Tapi sebenarnya mereka tak faham. Sebenarnya bila orang-orang zaman dahulu bila mereka kagum ataupun menghormati kepada seseorang, dia nak jadi kumpulan dia. Nak jadi follower dia. Jadi dia akan cakap bahawa saya ini adalah akhi Harun, kaum kepada Harun ataupun ukhti Harun. Ya. Tapi bukannya dia ni saudara perempuan Harun kan. Dia just kata saya ni kawan-kawan, saya ni adik-beradik kan. Ada adik-beradik lah dengan Ustaz Tarmizi ni. Pasal selalu ni kan. Tapi bukanlah satu ibu satu ayah. Dia adalah satu kumpulan, satu tribe ya, yang perlu kita faham. Jadi ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sendiri ketika sahabat bertanya bila ada orang berhujah bahawa ini Quran silap. Bukan. Ini adalah tradisi menggunakan istilah ya ukhta Harun, makana abuk, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang yang baghia. Baghia ni maksud asalnya Ustaz yang yang tidak puas hati ya, tapi diterjemahkan sini sebagai perempuan yang melakukan sesuatu yang tidak baik kerana asalnya itu tidak mahu mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena kutuk Ustaz ya. Kena kutuk, apa nak buat ni? Apa nak buat? Adakah saya kena balas lagi? Tadi dah azam dah tak nak bercakap, tapi kalau asyik kena kutuk kan, tertekan juga. Apatah lagi kita kena ingat bahawa di sekitar Maryam ini bukan dia seorang saja, dia ada keluarga. Maryam ada keluarga. Siapa keluarganya? Ali Imran kan, dan sanak saudaranya apa sebagainya. Jadi pada waktu itu Maryam tak boleh duduk diam sahaja, dia dah bawa anak keluar. Apa ayat 29, fa asyarat ilai. Subhanallah. Sayyidina Maryam membuat signal, sign language Ustaz ya. Ilai kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi pada ayat ini apakah yang berlaku? Mereka berkata, macam mana kami nak bercakap pada bayi dalam buaian? Kan. Jadi mereka balas balik ya. Kalau zaman sekarang ni kan, tunjuk je lah pada polis ke apa. Macam mana kami nak ni? Kami bukannya boleh cakap dengan polis pun, kami tengok apa yang ada sahaja kan. Maka pada waktu ini yang ini kisah mukjizat lah Ustaz ya. Kata Nabi Isa alaihi salam bermula dengan perkataan yang paling penting kerana ada orang yang terlampau mengkuduskan Nabi Isa sehingga menjadikan Tuhan. Ada orang yang benci sangat sampai mengatakan dia adalah anak luar nikah dan benci sampai jadi kumpulan Yahudi ya. Inni Abdullah. Subhanallah. Permulaannya tak ada cakap pula mak saya tak bersalah apa ada. Saya adalah hamba Allah, ataniyal kitab, diberikan kitab, waja'alani nabiyya, dijadikan aku sebagai nabi. Jadi diberikan kitab awal-awal dah pandai dah Ustaz. Masya-Allah. Baby dah pandai dah. Subhanallah. Jadi ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu taala, sehingga kan kalau kita tengok dalam sepanjang al-Quran ini Nabi Isa ni dia boleh check pada kira pentadabbur lah ya, Taurat ya, check balik betul. Ini macam salah. Kan dia boleh test, ya. Dia boleh tas apa istilahnya? Tashih. Ya betul ke tak? Ya betul lah Ustaz. Dia boleh betulkan. Ini betul, ini salah. Ini yang berlaku kepada. Tetapi apa yang perlu diberi perhatian, Abdullah ini penting kerana ia adalah hujah kepada orang Kristian yang menyatakan bahawa dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Mula saja lahir saja boleh bercakap kan. Betul. Kalau namanya lahir maksudnya bukanlah Allah, bukanlah Tuhan kan. Satu. Yang keduanya bila dia bercakap ini mengaku Abdullah, itu nak memberi panduan kepada kita bahawa dia hamba Allah. Ya. Kalau kita berinteraksi dengan manusia pun semua orang adalah hamba Allah, ada kekurangan. Betul. First perkara pertama kita kena ingat dia bukan Tuhan, tidak sempurna dan kita pun sama. Ya, dia hamba Allah, saya hamba Allah. Janganlah kita kutuk macam orang Yahudi kan, suka macam orang Kristian, tapi jadilah orang Islam. Itu yang penting Ustaz ya. Kita diajar dalam ayat ini. Jadi ayat 31 disambung lagi. Panjang pula ucapannya Ustaz. Panjang ya. Kita baca sekali lagi ayat 31 untuk sama-sama kita menghargai Mat Iwat masih ada lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, dia kembali terus kepada Allah, Abdullah. Betul. Kalau kita tengok perkataan abd ni banyak
surah Al-Isra kan, antaranya kan subhana asra bi 'abdihi. Allahu akbar. Surah Al-Kahfi pun ada Al-Kahfi pun ada abd. Di sini pun ada abd awal. Jadi menarik Ustaz ya. Menarik ya. Allah nak beritahu pada kita ketika berhadapan dengan isu-isu ya dalam masyarakat ni, jadilah hamba Allah. Ya, jadi jangan jadi orang Yahudi kutuk melampau-lampau sampai kalau boleh ya subhanallah. Itu yang kita betul, Jadi sebenarnya ayat hari ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran sangat-sangat kita perlu ambil perhatian kerana ya sekarang ni suasana ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jangan kita terpengaruh, jangan kita kena ni tengok betul-betul ayat yang kita baca hari ni. InsyaAllah kita nak ulang lagi sekali ayat yang ke-31 Ustaz. Betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 31, 32, 33 adalah apa yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Beliau terus menjadi hamba Allah, dan dalam hidup kita ini kita terus menjadi hamba Allah ketika berinteraksi dengan pelbagai isu ya. Orang yang kena tuduh ke apa ke kena jadi hamba Allah, yang nak menuduh, yang mendengar berita pun jadilah hamba Allah. Nanti kita akan belajar apakah sifat-sifatnya, tapi kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya ialah sama-sama kita perhatikan anasa, iaitu sukaria, ramah tamah, ataupun ia membawa pada perkataan manusia. 338 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disebut dalam ayat 26 di hujung itu. Sayyidatina Maryam menyatakan falan ukallimal yauma insiya, iaitu aku tidak akan bercakap pada hari ini dengan manusia, kerana itu adalah cara terbaik apabila kita ini dikutuk, apabila kita ini dihina, ataupun kita berada dalam keadaan stres. Jangan cakap banyak-banyak, khuatir percakapan kita adalah percakapan yang merosakkan lagi keadaan. Tetapi kita tahu bahawa kita perlu bergantung, terus menjadi hamba Allah, dan inilah juga yang diteruskan oleh anak Sayyidatina Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Kita berehat sebentar, kita akan sambung selepas ini bagaimana kita melihat ciri hamba Allah. Ya, kita sebagai pemerhati jadi hamba Allah, orang yang dikutuk jadi hamba Allah, dan orang yang berada di mana-mana teruskan menjadi hamba Allah. Jangan jadi orang Yahudi ataupun Kristian yang mengutuk ataupun yang mendewakan seseorang dalam hidup. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Al-mar'atus salihah Ustaz yang subhanallah bagaimana kehebatan seorang wanita ini. Betul. Tatkala mana disebut namanya, bahkan menjadi satu surah dinamakan dengan nama dia, surah Maryam. Ya. Jadi di sini sebenarnya surah Maryam ni ada cerita kaitan dengan anak dengan mak, anak dengan ayah. Betul. Ya, dengan ayah mak yang hampir tak ada anak, akhirnya dapat anak. Itu yang kita awal dahulu. Betul. Ya, Nabi Zakaria. Dan kali ini kita berinteraksi dengan hubungan mak dan anak ya, tanpa bapa ya, tapi yang pentingnya ialah nak jadi wanita
yang membina syurga di dunia ini dan akhirnya masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Jadi kita terus nak bersama dapatkan keberkatan al-Quran ini Ustaz ya. Kita teruskan dengan slot tajwid kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan sahabat al-Quran, ibu-ibu, kakak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak melihat seketika perkongsian kita tajwid pada hari ini. Ayat kita baca hari ini separuh halaman mad iwad, separuh lagi mad alif sukun. Jadi saya kira jom kita lihat apakah perkongsian tajwid kita untuk kita sama-sama tengok ulang kaji pada hari ini, iaitu masih lagi berada dalam hukum mad iwad, iaitu jika isim maksur, ismun maksur, maka kesemuanya diwakafkan secara mad iwad. Baik, contohnya baik. Yang pertama, liyuqadha ajalum musamma. Iaitu musamma, isim maksur. Subhanallah. Yang kedua, walitabluhu ajalan musamma. Baik, dan contoh yang ketiga, ila ajalim musamma. Jadi ketiga-tiga contoh yang kita tengok, yang kita perhatikan sama-sama ni, kesemuanya ini adalah kita baca dengan mad iwad dengan kadar dua harakat ketika waqaf, kan. Jadi kalau kita sambung, dia tak jadi mad iwad lah, dia akan jadi apa huruf yang kita jumpa selepas itu, sama ada ikhfa hakiki ke, idgham ma'al gunnah ke, izhar ke dan sebagainya, idgham bila gunnah ke. Jadi ketika waqaf sahaja, kita wakafkan dengan mad iwad dengan kadar dua harakat. Insya-Allah kita boleh praktikkan dalam bacaan kita insya-Allah. Wallahu a'lam insya-Allah. Terima kasih ucapkan dua harakat saja Ustaz. Dua harakat saja Ustaz ya. Di peringkat awal ini nanti kita bagi 6 harakat ya. 6 harakat. Allah nak menekankan sangat ya, jangan jadi orang Kristian dan jangan jadi orang Yahudi. Jadi panjang sikitlah, tekan sikit ya yang kita akan baca sebentar lagi. Tapi yang kita dah belajar ataupun kita dah baca tadi sampai ayat 33 Ustaz ya. Ayat 31 3 ataupun 30 31 33 itu 32 33 sebenarnya semua ini adalah tanda bagaimana nak jadi hamba Allah ya, untuk mengelakkan kita menjadi orang Nasrani ya, jadilah hamba Allah. Kalau nak mengelakkan kita jadi orang Yahudi, jadilah hamba Allah. Kalau dalam ayat yang ke-31 ini, Nabi Isa waja'alani mubarakan, diberikan barakah ya, kebaikan. Dan kalau kita nak dapat kebaikan ni, kita baca Quran terus bersama Al-Quran, jangan kita ambil panduan daripada sumber lain ya. Ma kuntu ya, aina ma kuntu ini di mana sahaja, disebabkan Nabi Isa ni special pasal dia ni diangkat ke langit, dia masih lagi dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Macam kita ni, kalau kita tak adalah angkat ke langit, paling hebat pun naik kapal terbang ajalah Ustaz ya. Jadi kita ini spesifik pada Nabi Isa, tapi kita ambil contoh seterusnya, walaupun beliau adalah nabi ya, tetapi masih lagi wa ausani bisalah ya, masih lagi diwasiatkan untuk solat. Wasiat ini maksudnya perkara yang perlu diberi perhatian baru jadi hamba Allah. Kalau tidak, seseorang itu dia tak jadi hamba Allah. Dia dengar berita ada orang buat sesuatu, dia kutuk habis-habisan ya, ataupun dia kata tak saya dia ni padahal dia tak solat pun. Maintain solat saja, jaga solat on time. Kadang-kadang guna Facebook itu untuk kutuk orang padahal tak solat pun ya. Dan juga waz-zakah, menunaikan zakah madumtu hayya. Selama aku hidup, nak ceritanya Nabi Isa ni akan kembali balik ya, perbincangan ulama ke bumi ini, dan pada waktu itu masih lagi menunaikan solat. Nanti mungkin kalau katakan di kalangan kita ada yang masih lagi hidup Ustaz ya, kalau sempat jumpa Nabi Isa, sembahyang sebelah Nabi Isa ataupun imamkan Nabi Isa di Masjidil Haram, Allahu a'lam ya, selagi hidup beliau ya. Pada ayat yang ke-32, buat baik kepada ibuku. Bukan wali daya macam Nabi Harun dalam ayat yang sebelum ini, pasal beliau ada mak sahaja. Ya, ada mak saja. Walam yaj'alani jabbaran syaqiyya. Jangan ya jangan sombong kerana ia akan membawa kepada kecelakaan, kesengsaraan dalam hidup. Jadi buat baik kepada mak ayah ini, ataupun dalam konteks ini ayat mak ya. Pasal Bani Israel pada waktu itu dia ni tak menghormati mak ayah ya. Tanda orang tak hormat mak atau ayah ialah dia kalau dapat satu berita dia suka kutuk orang.
Masya-Allah. Pasal bila mak dia buat masalah, dia pun kutuk mak dia juga. Masya-Allah. Ya, jadi rupanya orang yang suka kutuk dekat luar ni sebenarnya dekat rumah bagi je sedikit masalah, mak dia berletih sikit dia kata, "Mak ni." Kan? Itu adalah signal-signal yang perlu kita beri perhatian. Dan pada ayat 33, wassalam, dan kesejahteraan. Berbeza sedikit kalau semalam kita lihat pada ayat yang ke-15, Nabi Harun cakap wassalamun. Salamun, ya, tapi kat sini wassalamu, ya, spesifik. Alayya yauma wulidta, iaitu kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Maknya tak berapa sakit sangat. Betul. Ya, dan sudah tentunya tak berapa sakit pasal prosesnya berbeza. Hanya ada ibu sahaja yang Allah terus masukkan kun fayakun. Wa yauma amut, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Ya, aku dibangkitkan hidup sama ada di dunia ini apabila sampai di akhirat nanti. Tiga perkara ini, tiga situasi ini saatnya memerlukan keselamatan betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini anugerah kepada siapa yang jadi hamba Allah. Kalau tidak, kalau kita tak jadi hamba Allah betul-betul, kita akan jadi orang yang sentiasa huru-hara dalam kehidupan kita. Jadi apakah penekanan daripada beberapa mesej ini diterangkan pada ayat 34 hingga 38. Kita bersambung. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook tu jangan lupa untuk terus sebarkan pengajian kita hari ini. Sangat-sangat bertepatan dengan suasana saya kira saat ini. Betul, Ustaz. Sangat-sangat kita perlu ambil kadang-kadang perhatian. orang tak tahu macam mana nak berinteraksi dengan berita yang dapat. Betul. Kan. Saya tertariklah Ustaz sebut tadi, jangan jadi apa? Jangan jadi Yahudi, jangan jadi Kristian. Jangan jadi Kristian. Allahu akbar. Tu bayang kalau Ustaz ni, kalau zaman ini wujud Maryam. Allah. Kalau kita tak betul-betul ikut panduan ini, ada tiba-tiba IC Islam terus jadi Yahudi. Allahu akbar. Kan? Kita tak nak begitu. Betul. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, jom kita sambung lagi ayat yang ke-34 dan sehingga ayat yang ke-38. Kita cuba dengan bacaan murattal jaharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika Isa ibn Maryam. Dzalika Isa ibn Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 34 hingga 38 Ustaz ya. Kita dah masuk kepada Ma'arij Lis-Sukun ya, di hujung itu di mana panjang ya, Allah beritahu pada kita, beri perhatian ya. Dan panjang ni pun ada yang ada yang in Ustaz ya. Yang itu lain pula tu ya, pertukaran mesej yang sedang disampaikan. Pada ayat yang ke-34, zalika Isa bin Maryam, itulah Isa ibnu Maryam, seorang hamba Allah yang buat apa? Yang sentiasa menunaikan solat, diwasiatkan solat, zakat selagi hidupnya ya, wabarran ya, sentiasa berbuat baik kepada emaknya dan tidak sombong ya, kerana itu akan menjemput kepada kecelakaan ataupun kesengsaraan dalam hidup kalau kita tidak berbuat baik kepada ibu ayah kita. Baik, jadi pada ayat yang ke-34 ini di hujung itu Allah kata qaulal haqq, inilah perkataan yang benar. Yang tak betul apa? Orang Yahudi cakap dia anak luar nikah, dan orang Kristian cakap bahawa Isa ini anak Tuhan. Dua-dua tak betul ya. Yang betulnya adalah apa? Isa ibnu Maryam, dia adalah hamba Allah, dia adalah seorang hamba yang ada kelebihan, tetapi sudah pastinya tidak sama dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang sempurna. Jadi itu kita kena jelas dalam hidup kita berinteraksi dengan Nabi Isa sebagai satu sosok, satu nama yang diabadikan. Tapi kalau kita bercakap dengan manusia Ustaz ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi kita jangan sampai kita buat macam lebih daripada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad bila berhadapan dengan berita-berita, bukannya terus hukum ataupun terus kata terus tak salah kan, biarkan mengikut prosedur yang ada untuk menentukan kebenaran. Dalam kes ini Allah yang backup. Ini special lah Ustaz ya, ini Allah backup. Baik, pada ayat 35, makana lillah ya, tidaklah layak bagi Allah mengambil anak ya, ada anak. Maha suci Allah, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ya. Jadi ini hakikatnya bahawa maha suci Allah daripada ada anak, dan bila nak buat sesuatu itu kun fayakun. Subhanallah ya. Allah tengah memberi tahu kepada orang-orang Kristian, mudah je bagi Allah ya, mudah nak menjadikan Harun, memberi Harun nak menjadi Adam. Kalau dalam surah Al-Imran Ustaz ya, Nabi Adam tu tak ada mak, tak ada ayah, lagi mantap. Sepatutnya adalah satu lagi agama kan, agama Adam contohnya kan. Mengapa tak orang Kristian menyembah Nabi Adam? Ini kritik kepada orang Kristian ya. Baik, dan seterusnya tukar muzik ya. Muzik di hujung itu wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Okey, dah selesai dah pasal kritik pada orang Kristian. Kembali balik pada hidup kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan sesungguhnya Allah Tuhanku Tuhanmu ya. Kepada orang Kristian, orang Yahudi, semua orang Islam, Tuhannya Allah yang sempurna. Jomlah kita beribadah, tak payahlah kita nak kutuk ataupun kita nak mengkuduskan sangat, nak mentaksubkan sangat. Baik kita buat apa yang patut kita buat tadi tu ya, solatnya, zakatnya, buat baik dengan mak ayah, banyak kerja lagi. Itulah istilahnya Ustaz ya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus yang kita minta pada setiap hari. Kita memang minta setiap hari tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim awal tadi Ustaz ya, kita baca. Jadi baik kita fokus ke situ daripada kita baca banyak dekat Facebook cerita orang ni. Kita bukannya mahkamah yang nak buat siasatan kan. Dalam masa yang sama, kalau ada apa-apa keputusan pun, maka kita doakan terbaik untuk siapa? Untuk seluruh umat Islam ya. Pasal itu doa kita. Dan pada ayat yang ke-37 itu menarik Ustaz ya. Psikologi bagaimana orang Kristian dan juga psikologi kita zaman ini pun kalau berinteraksi dengan berita-berita yang tak pasti. Ayat 37 kita baca sekali lagi Ustaz. Subhanallah Ustaz, menarik sekali ya. Kadang-kadang daripada elok baik Ustaz, dah bertahun-tahun bersahabat baik, tiba-tiba bila datang berita yang kita tak pasti dan sebagainya, boleh jadi bergaduh berbalah pula. Ya Allah, padahal kita hamba Allah. Allahu akbar. Jadi pecah jauh rahmat jadi. Betul. Allahu akbar. Jadi kena hati-hati betul-betul. Mari kita baca ayat seterusnya, ayat yang ke-37 Ustaz. Sekali lagi kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min
Sadaqallahul azim. Maka bersisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka Yahudi dan Nasrani, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung ketika kebenaran ditegakkan. Mereka bergaduh Ustaz. Yahudi cakap dia ni teruk, yang ini cakap tak bergaduh sama sendiri. Pasal satu manusia. Kita tak nak macam tu Ustaz. Tak naklah pasal manusia pun. Kan kita sebenarnya bila cakap tentang orang Kristian Ustaz ni, kalau orang cakap siapa Nabi Isa pun mereka macam-macam cara nak mendefinisikan Nabi Isa itu. Ya, ada yang kata Tuhan, ada yang satu daripada tiga, satu daripada dua, ada yang kata bahawa Holy Ghost, ada yang Mary ini sebagai ibu kepada Tuhan. Macam-macam setiap sekt ataupun kumpulan dalam agama Kristian itu pun ada banyak mazhab tentang siapa Tuhan mereka. Masya-Allah. Ya. Jadi mereka bertelingkah, belum lagi bertelingkah dengan si Yahudi pula yang kata itu anak haram. Kan? Allah. Jadi yang ini yang kita tidak mahu berlaku dalam umat Islam. Kerana apa? Kerana manusia. Allah. Sepatutnya kita jadi hamba Tuhan, bukannya hamba kepada manusia. Kan? Dan syaitan memang nak kita bergaduh Ustaz. Ya, bergaduh pasal manusia. Allah. Ya, ia tidak berbaloi dan kita harapkan Allah mengingatkan asmi' bihim wa absir yauma yatunana, ya, iaitu alangkah tajamnya pendengaran mereka, alangkah terangnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Di akhirat nanti kita baru nampak oh jelas, insyaallah. Tapi di dunia ini kita tak gunakan mata dan telinga yang jelas itu untuk menghadap pada Allah SWT. Dia gunakan untuk tengok cerita orang lain, ya, nak kutuk ke apa ke, nak seperti orang Yahudi lah, dia kalau boleh nak balun habis-habis kepada Maryam dan juga Saidina ataupun Nabi Isa. Yang Kristian tak, this is the savior, this is kan, sampai akhirat nanti rupa-rupanya mereka akan terang benderang siapa yang benar. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah selalu berbakti kepada ibu bapa dan elakkan menjadi orang yang sombong sebagai salah satu daripada tradisi kenabian. Nah, siapa buat baik dengan mak ayah ni Ustaz? Rupanya ikut Nabi. Nabi Isa cakap sendiri. Baik, itu ayat 32. Serulah kepada Allah agar terus menjadi hamba Allah walaupun ada orang mendewakan, ya. Jangan jadi orang Kristian yang mendewakan manusia. Dan seterusnya gunakan pendengaran dan penglihatan yang tajam hari ini untuk menghargai kebesaran Allah, bukannya pasal nak cari isu dan nak jadi hakim pada perkara yang tak perlu kita jadi hakim sebenarnya. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kealpaan kami terhadap-Mu ya Allah, dosa-dosa yang mulut kami lakukan ya Allah, tangan kami lakukan, mata kami, telinga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan panca indera kami ini dijaga oleh-Mu ya Arhamar Rahimin daripada perkara-perkara yang boleh memecah belahkan persepaduan di antara kami ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai kami masih punya ibu dan ayah, jadikan kami anak-anak yang berusaha gembirakan hati ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu ayah mertua kami ya Rahman, andai di antara mereka yang telah pergi meninggalkan kami, ampunkan dosa-dosa mereka di kubur sana ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukannya menjadi orang Kristian, Nasrani walaupun tidak bertukar agama, tetapi perangainya yang kita ingin jauhkan. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina masyarakat dan tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan ini agar kita ingin serius, ya, membina masyarakat yang berteraskan Al-Quran, yang tahu bahawa sebenarnya ada beza orang yang memahami Al-Quran nak menjadi hamba Allah dengan orang yang rasa bahawa dia hamba Allah tetapi mulut taipannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada halaman 307. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga kita jumpa esok pagi insya-Allah. Kita bertemu lagi Ustaz ya. Insya-Allah dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.